Kita kena rujuk kepada doktor. Kita kena rujuk kepada doktor. Kena bertemu dengan doktor. Oh, hati sakit, hati berlubang misalnya. Ni kena pergi bertemu dengan doktor. Kena pergi bertemu di klinik, di hospital, cek dia. Tu hati dengan makna yang pertama. Adapun hati dengan makna yang kedua yang kita nak bicara pada malam ini ialah hati dengan makna qalbun ruhani. Hati dengan makna qalbun ruhani yang dibangsakan kepada ruh. Tu hati tu. Maka hati dengan makna ruh yang dibangsakan kepada ruh ni, hati inilah hak kita nak bicaranya pada malam ni. Yang mana hati ni hati yang sangat unik, hati yang latifah, hati yang bangsa halus, yang tak boleh kita nak fikir dia, tak tercapai dengan akal kita untuk kita fikir hati ni. Hati hak makna yang kedua ni, hati ruhani, yang mana hati inilah maknanya kita tadi dihadapkan segala-gala perkara. Hati inilah yang dihadapkan segala-galanya. Disuruh pun kita faham dengan hati itulah. Dilarang satu-satu benda dengan hati itulah kita faham dia. Maka hati dengan makna yang kedua ni hak kita nak bicara pada malam ini. Iaitulah hati yang dikatakan dengan hati ruhani. Qalbun ruhani. Hati ni hak kita nak bicara pada malam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk kita ialah hati yang sakit. Maka tiap-tiap benda, tiap-tiap perkara, maknanya yang mana hak kita nak bicara tadi hati yang sakit. Dengan maknanya hati yang sakit ni hati qalbun ruhani. Qalbun ruhani inilah maknanya kita dapat faham satu-satu benda, kita dapat fikir satu-satu benda. Inilah hakikat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ayat yang kita baca pada awal muqaddimah tadi. Allah Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Tidakkah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu berjalan di atas muka bumi, yang mana fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Mereka semua, kita manusia ni Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita qulub, iaitulah hati. Yang mana dengan hati inilah Allah Ta'ala menceritakan fungsi dia. Di antara fungsi hati Allah Ta'ala cerita ya'qiluna biha, untuk berfikir dengan dia, untuk memahami satu-satu benda dengan hati itulah. Hati mana? Hati makna yang kedua. Qalbun ruhani, bukan qalbun jismani. Kalau malam ni kita faham hak kita nak bicara ni qalbun seketul daging, qalbun jismani, maka tak fahamlah apa hak kita nak bicara pada malam ni. Bukan hak tu murad. Bukan yang itu maksud yang kita nak bicara pada malam ini. Maksud hak kita nak bicara pada malam ini, begitu juga ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut itu qulub, hati dengan makna hati ruh. Hati dengan makna hak dibangsakan dengan ruhani. Benda hak tak tercapai dengan akal kita, akan tetapi benda tu ada, Allah Ta'ala jadikan di kita, di sanalah
kita dapat memahami segala-gala. Allah Ta'ala larang kita jangan buat, di hati itulah kita faham. Hak ni kena buat, di hati itulah kita faham. Segala-galanya tersimpan di hati kita. Hati mana? Hati dengan makna qalbun ruhani, hati itu. Maka fungsi dia Allah Ta'ala cerita qulubun yaqiluna biha, yang mana hati itulah kita dapat berfikir dengan dia. Yang mana akal itu alat. Satu alat yang Allah Ta'ala jadikan di kita, dengan dialah kita dapat berfikir. Maka dia pula transfer kepada hati kita. Ni, hati ruhani dapat kita mengerti satu-satu benda. Sebagaimana mata. Mata tu alat. Allah Ta'ala jadikan pelihat di mata, kita dapat melihat. Maka dah dapat melihat, kita nampak satu-satu benda. Nampak tadi tu transfer di hati. Oh, dapat kita faham. Macam ni benda ni warnanya. Begitu. Telinga pun sama, alat. Dan di telinga itu Allah Ta'ala jadikan di sana satu sifat pendengar. Maka kita dapat mendengar. Maka dah kita dengar, transfer pula di hati. Dapatlah kita tahu, oh begini bunyinya, begini bunyinya. Begitulah tiap-tiap benda. Walhasilnya, qalbun ruhani inilah yang bertindak secara hakikat. Segala-galanya di dialah puncanya. Maka Allah Ta'ala menceritakan di dalam ayat tadi, di antara salah satu fungsi dia ialah berfikir. Au adhanu yasma'una biha. Allah Ta'ala cerita di dalam ayat Quran, tidakkah maknanya kamu berjalan di atas muka bumi itu, Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu hati supaya kamu berfikir. Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu telinga supaya kamu dengar. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka Allah Ta'ala berfirman, tiba-tiba orang tu berpaling kepada Allah. Sesungguhnya dia la ta'mal absar, bukan buta di mata dia berpaling daripada Allah, walakin ta'mal qulub, akan tetapi buta hatinya ada di dada mereka. Hati dia tu buta. Hati mana? Hati dengan makna hati ruhani, bukan hati jasmani hak besar ataupun hak seperti seketul daging yang seumpama bentukan jantung pisang. Bukan hak tu. Sakit hak ni kena bertemu dengan doktor. Adapun hak ni kita nak bicara hati yang sakit, hati dengan makna qalbun ruhani yang ada di diri kita masing-masing, yang ialah merupakan tersimpan segala-gala perkara maklumat dan sebagainya di sanalah. Maka tiba-tiba hati itu sakit. Maka tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita ada guna masing-masing, ada faedah masing-masing. Mata gunanya untuk melihat, telinga gunanya untuk mendengar, mulut gunanya, lidah gunanya untuk berkata-kata, hidung gunanya untuk menghidu. Semua perkara Allah Ta'ala jadikan ada guna. Cuma guna ni ada hak akhirat, ada yang dunia. Walhasilnya tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala jadikan, hatta pada diri kita masing-masing, segala-galanya ada fungsi-fungsi tertentu, guna-gunaan tertentu. Maka mata yang sakit, kita tahulah. Oh, mata sakit dengan makna tak dapat nak lihat ke? Ataupun mata yang sakit dengan makna mata tu kelabuk, mata tu maknanya tak boleh nak nampak yang jauh, rabun misalnya. Itu mata yang sakit.
Tangan pula sakit kerana apa? Oh, tak boleh nak genggam kerana fungsi dia genggam. Gunanya di antaranya faedah ada tangan ni boleh genggam. Tiba-tiba tak boleh genggam. Oh, tangan kita sakit itu. Ataupun telinga tak boleh nak dengar. Tu panggil telinga sakit. Ataupun mulut, lidah kita tak boleh nak bercakap. Tu mulut yang sakit, lidah yang sakit. Maka apakah yang dikatakan dengan hati yang sakit? Maradul qalb ataupun qalbul marid yang kita tajuk pada malam ini. Hati yang sakit itu apakah ta'rifnya? Makna definisi daripada tajuk kita pada malam ni iaitulah qalbul marid. Hati yang sakit. Maka kata ulama, ta'rif hati yang sakit ni ialah ayyata'azzara alaihi ma khuliqalah. Hati yang sakit, maradul qalb ataupun qalbul marid, dengan maknanya ialah ianya terhalang. Hati tadi tu, hati kita tu, hati rohani kita tu terdinding ataupun teruzur, terhalang daripada tujuan penciptaannya oleh Allah. Maka inilah nama hati yang sakit. Hati yang sakit ni ialah hati yang terdinding, terhijab ataupun terganggu, terhalang, teruzur daripada apa yang sebenarnya tujuan diciptakan hati itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dia? Apakah tujuan guna Allah Ta'ala berikan kepada kita hati rohani pada kita masing-masing ni? Di antaranya tujuan ataupun maknanya hikmah guna qalbun rohani itu ialah minal ma'rifati billah. Ialah untuk kenal Allah Ta'ala, untuk kita mengenal Sang Pencipta kita, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatuhu, dan juga untuk mencintai Allah, wasyauqi ila liqaihi, dan untuk kita merindui kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pencipta kita, rindu untuk melakukan ibadat, wal inabati ilaihi, dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa isari zalika ala kulli syahwah, dan untuk kita mengkehadapankan perkara yang 5 yang disebut tadi daripada segala syahwat-syahwat kita, daripada keinginan-keinginan kita, mengkehadapankan ma'rifatullah, kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, dan rasa nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan ataupun hikmah guna kepada kita Allah Ta'ala menjadikan hati. Tiba-tiba seseorang tersebut dia teruzur ataupun menguzurkan diri dia, hati dia, terhalang hati dia, terdinding hati dia daripada perkara-perkara tersebut, daripada mengenal Allah, daripada kecintaan kepada Allah, daripada kembalinya kepada Allah, daripada rindunya kepada Allah, ataupun mengkehadapankan nafsu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hati sakit, atau takrif hati yang sakit pada malam ini. Orang yang terhalang, yang terdinding hatinya daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan hati yang sakit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah kita nak mengetahui, kita nak cam seseorang ini
ataupun kita nak periksa untuk diri kita sendiri. Adakah aku ini termasuk daripada golongan mereka yang dikatakan hati yang sakit? Bagaimana kita nak tahu dia? Bagaimana kita nak cari? Tentu ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri orang yang memiliki hati yang sakit. Hati yang terhalang daripada ingat kepada Allah. Hati yang terhalang daripada mengenal Allah. Hati yang terhalang daripada kecintaan, kerinduan kembalinya dia kepada Allah. Tentu ada ciri-ciri dia. Maka bagaimana kita nak tahu dia? Apakah ciri-ciri tersebut? Adakah ciri ini ada di kita ataupun tidak? Maka yang pertama, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ciri-ciri orang yang hatinya sakit, iaitulah dia lalai ataupun dia lupa kepada akhirat. Ini ciri yang pertama. Ciri yang pertama, seseorang itu memiliki hati yang sakit, perlu dirawat, perlu diubati dia. Iaitulah mereka yang terdapat padanya lupa kepada akhirat. Yang mana Nabi SAW bersabda, pada satu kali Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, dia ditepuk bahunya oleh Nabi kita SAW. Diceritakan hadis ni oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, iaitulah anak Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Satu hari Rasulullah SAW memegang antara bahunya, di tengah-tengah Nabi pegang, iaitulah anak kepada Sayyidina Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Lalu kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Kata Nabi SAW, jadilah kamu, hei Ibnu Umar, Abdullah, jadilah kamu. Ini nasihat juga kepada kita semua. Jadilah kamu, kata Nabi SAW, fid dunya, ketika kamu berada di atas dunia ini, ka'annaka gharib, seperti kamu berada pada tempat yang mana tempat tu bukan tempat kamu. Atau gharib. Gharib kalau nak terjemahnya asing, tempat asing. Dalam bahasa Indonesia dia terjemah dengan dagang. Jadilah kamu seperti orang dagang, orang asing. Apa makna supaya kita dapat lebih faham lagi? Tempat yang mana di sini bukan tempatmu, tu panggil gharib. Mujadilah sewaktu kamu berada di atas dunia ni, di mana tempat dunia hak kamu ada ni, kamu jadilah seperti orang asing, orang perantauan. Bagaimana kita nak faham? Contoh begini. Misalnya, kita daripada kecil lagi, mulai daripada kita beranak, mulai daripada kita dilahirkan oleh ibu bapa, oleh ibu kita, keluarlah kita. Di mana lahirnya kita? Tanah air kita. Oh, di Seremban umpamanya. Jadi inilah tanah air kita. Membesarnya di sini, mandinya di sini, segala-gala sekolahnya di sini, dan semua sekali di sinilah kita. Sehinggalah satu hari itu kita mohon pekerjaan, dihantarnya kita ke Shah Alam umpamanya, ke Selangor misalnya, ke Kelantan katakan, ikutlah, bekerjalah dia di sana sebagai seorang guru umpamanya. Berada di Kelantan, berkahwin di sana, beranak pinak, beli rumah kat sana kat Kelantan umpamanya. Jadi di manakah tanah asal dia? Tanah air orang tersebut di Seremban. Tempat dia lahir, ibu bapa dia pun di sana, rumah dia asal pun di sana. Jadi dia bekerja di Kelantan ni sebagai perantauan. Jadi hati orang tersebut, hatinya nak balik ke rumah.
Tapi duduk di Kelantan ni, sewa rumah ke, beli rumah ke, beranak, ada anak kat situ dan sebagainya, bernikah. Oh, maknanya satu hari aku nak pulang. Pencing-pencing nanti habis dah bekerja, aku nak balik. Ataupun usaha juga minta bertukar dengan KPM, dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, nak tukar, nak balik aku ke Seremban umpamanya. Tapi tak boleh, tak cakap ejah misalnya. Tu, hati terikat kepada tanah air. Mana? Seremban tadi. Ni duduk sini ni perantauan, tapi hati ada di tempat tanah air kita. Sama. Nabi SAW suruh kita jadi sewaktu kita berada di atas dunia ni serupa tu. Yang mana ingat hati kitanya kepada tempat asal kita. Mana tempat asal kita? Iaitulah akhirat. Mana tempat asal kita? Syurga. Itu tempat asal kita. Yang mana kita maklum Nabi Adam alaihi salam, ayahanda kita, ibunda kita Sayyidatuna Hawa, mereka berdua ni asal daripada mana? Daripada syurga tempat asalnya. Allah Ta'ala jadikan daripada tanah. Asalnya ialah syurga. Lalu tu dengan ada maknanya hikmah tertentu, Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam dan juga Hawa ke dunia. Dan Allah Ta'ala janji satu hari kita akan kembali ke sana. Itu min aina ila aina. Daripada manakah tempat asal kita dan ke mana hala tuju kita? Iaitu nak pergi kepada syurga, nak pergi kepada alam akhirat pula ni. Ketika ni kita berada di atas dunia, jangan lalai. Jangan kita lupa kepada tempat asal kita. Jangan kita lupa kepada asal kejadian manusia tadi daripada syurga. Tempat kita di syurga. Jangan kita lupa kepada perkara yang tersebut. Maka Nabi SAW berpesan kepada kita, kamu jadilah sewaktu kamu berada di atas dunia ini seperti kamu itu perantauan. Hatinya bersangkut kepada akhirat. Jangan lupa kepada dia. Ataupun kata Nabi SAW, au abiru sabil. Ataupun kamu jadilah sewaktu kamu berada di atas dunia ni seperti kamu itu berjalan di tepi-tepi jalan yang nak pergi pada satu-satu destinasi. Kamu jadi seperti dia. Au abiru sabil. Maknanya hak ni tinggi daripada tadi. Hak tadi seperti perantauan. Hak ni seperti orang yang berjalan pada tepi-tepi jalan. Maknanya kita duduk minum air kopi misalnya. Lalulah kawan kita, oh mak, minum air dulu. Kita tengok kawan kita berjalan tadi. Dia pun kata, minta maaf mak, aku ni nak pergi depan tu sikit. Ada kerja ni. Tak boleh. Kalau tidak terlewat aku. Kalau tidak aku dah maknanya temu janji dengan seseorang. Tak boleh singgah. Kita di atas dunia, walau berada di atas dunia, jangan leka seperti itu. Orang panggil kita ada hasutan, tolak. Kerana tempat kita nak pergi, iaitulah akhirat. Jadi seperti itu. Ini tinggi lagi daripada yang pertama tadi. Hak pertama tadi, boleh lagilah, ada lagilah peluang nak buat benda-benda lain. Tapi hak yang kedua ni, tak ada dah. Gaduh. Nak pergi kepada destinasi kita, iaitulah akhirat ataupun syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata Sayyidina Ali, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dunia ini meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah. Adapun akhirat ianya
bergerak mendatangi kita ataupun mendekati kita. Akhirat berhampiran dengan kita. Dunia, kata Sayyidina Ali, jauh dah meninggalkan kita. Mana hak sebelum ni? Hari bulannya hari ni 28, 27 meninggalkan kita. 26 hari bulan telah meninggalkan kita, telah berlalu dah di kita. Tahun 20, tahun 1090 telah meninggalkan kita. Itu dunia. Telah menjauhi dah kita. Berlalu dah kita. Menjauhi dah daripada kita. Akan tetapi akhirat, hak ni duduk mendekati kita. Berhampiran dah kita dengan dia. Yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, iqtaraba linnasi hisabuhum. Iqtaraba linnas. Telah hampirlah bagi manusia itu hisabuhum. Hari penghisaban. Iaitulah hari akhirat. Allah Ta'ala cerita dia di dalam Al-Quran. Maknanya telah hampir. Sangat-sangat hampir bagi kita tu dengan hari hisab. Hari kiamat. Hari perhitungan. Tu Allah Ta'ala cerita tu bila tu lama dah. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kira dengan zaman Nabi dengan kita tu lama, kira-kiranya mana lama hak di zaman Nabi dengan zaman kita, mana hampir hak di zaman Nabi dengan zaman kita. Tentulah di zaman kita dekat dah dengan yaumil hisab, dengan yaumul hisab, dengan hari hisab. Tak lama dah. Jadi oleh kerana itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dunia telah berlalu dah, meninggalkan kita. Hak lepas-lepas dah lama dah menjauhi kita. Jadi hak dekat dengan kita, hak menghampiri kita hari demi hari, sehari demi sehari, sebulan demi sebulan yang mendatang ni, ialah akhirat. Hak tak lama dah di depan kita tu. Jadi dunia telah berlalu, akhirat akan mendekati kita. Tak lama dah kita dengan akhirat. Dah begitu, walikulli wahidatin minhuma banunun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Dah begitu, kata Sayyidina Ali, akhirat tu mendekati dah dengan kita. Maka akhirat dengan dunia masing-masing ada anak. Maka kamu jadilah, kata Sayyidina Ali, kamu jadilah anak akhirat. Jangan kamu jadi anak dunia. Apa maksud? Contoh, kita maknanya bos. Kita ada anak butir kita. Dia panggil anak butir. Anak butir siapa budak ni? Oh, anak butir tu bos dia, bos dia. Tu bos dia tu. Anak butir dia panggil. Maknanya pekerja dia. Janganlah kita jadi anak dunia. Jangan jadi anak butir dunia. Jangan jadi hamba pekerja kepada dunia. Tapi kata Sayyidina Ali, jadilah hamba bekerja untuk akhirat, anak akhirat. Kenapa? Dunia telah lama dah dilalui kita. Hak kita ke hadapan, hak dekatnya akhirat. Maka jadilah hamba ataupun kita buat satu-satu benda untuk akhirat. Fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya hari ini, sekarang ni, dunia ni ialah tempat di mana untuk kita beramal, wala hisab, akan tetapi tidak ada perhitungan di atas dunia lagi. Sebaliknya, wagadan, esok hari, iaitulah di akhirat, yang kamu kena jadi anak butir akhirat, buat satu-satu untuk akhirat, di mana di sana, kata Sayyidina Ali, ialah hari diperhitungkan, wala amal, bukan lagi hari untuk kita beramal. Itu di akhirat. Esok hari, kelak, ialah hari kita akan diperhitungkan oleh Allah.
Hari yang akan kita diperiksakan segala amal-amal kita. Apa hak kita buat? Bila beramal tu? Ni sekarang kata Sayyidina Amin. Fal yauma, sekarang ni hendaklah kamu beramal. Bukan lagi tempat hitung sekarang ni, tapi esok nanti kelak ialah hari akan kita diperhisapkan oleh Allah, bukan lagi hari untuk kita beramal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kata Al-Fudail. Al-Fudail ni ialah awliya illahi ta'ala. Kata Al-Fudail, Imam Fudail bin Iyad, dia kata manakala dia bertemu dengan seorang laki-laki yang tua. Lalu tu kata awliya illah ini kepada orang tua tadi, pakcik tadi. Manakala dia bertemu, pakcik ni nampak tua dah ni. Lalu tu dia pun pergi bersembang. Dia pergi tanya, kam atat alaika, pakcik, kam atat alaika, berapa umur engkau? Berapakah usia pakcik? Qala, jawabnya pakcik tadi, situ nasanah, 60 tahun dah usia aku, katanya pakcik tadi. Lalu tu katanya Imam Fudail, fa anta munzu sittina sanah tasiru ila rabbika yushiku an tablugha. Wahai pakcik, sesungguhnya pakcik ni dah usia 60 tahun, bermakna perjalanan pakcik untuk sampai kepada Allah yushiku an tablugha, semakin hampir dah ni, kerana umur 60 dah. Katanya Imam Fudail, pakcik hampir dah perjalanan pakcik kepada Allah. Tak lama dah pakcik ni. Misalnya kita nak pergi ke Kelantan daripada Seremban, nak pergi Kelantan lalu ikut Gombak. Hello, ibu kita tanya, di mana dah? Baru tol Gombak baru mak. Oh, jauh lagi tol Gombak. Telefon pula, di mana dah? Lekat ni jam di Karok. Jauh lagi. Telefon lagi, di mana dah? Duduk Gua Musang dah. Tu dekat dah tu, dekat dah tu. Dekat dah tu. Tak lama dah nak sampai dah di Kota Baru tu. Gua Musang dah ni. Jadi kita pun sama. Maknanya sekarang umur kita ni 60 dah. 40 dah. 50 dah. 30 dah, jauh lagi. 40, 50, 60 dah contohnya. Hampir dah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, ghalibna a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ghalibnya, kata Nabi, 60 70, 60 70. Muda daripada tu kembali kepada Allah ada jarang-jarang. Lebih daripada usia tersebut ada juga jarang-jarang. Tapi hak ghalibnya 60 70. Kerana itu Imam Fudail tadi dia kata kepada lelaki pakcik tadi, pakcik, perjalanan pakcik ni nak sampai dah kepada Allah Ta'ala tak lama dah. Pakcik tu manakala dengar begitu, dia pun kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dia, sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata Imam Fudail, hal ta'rifu tafsiru ma taqul? Pakcik tahukah apa yang pakcik ucapkan tadi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Apa maknanya pakcik tahu? Lalu tu katanya pakcik, katanya Imam Fudail, biarlah saya nak cerita. Katanya Imam Fudail, makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dah pakcik tu kata begitu manakala dengar perjalanan dia ni semakin hampir dah kepada Allah, tak lama dah. Katanya Imam Fudail, ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maksudnya, faman arafa annahu lillahi abdun, siapa yang tahu dia kenal dia ni ialah hamba Allah, kita ni ialah milik Allah, wa annahu ilaihi raji'un, yang mana kita ni akan kembali kepada Allah, daripada ungkapan tadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita milik Allah
dan akan kembali kepada Allah. Dah kita ni tahu makna kita milik Allah, kita akan kembali pun kepada Allah. Falya'lam, maka hendaklah kamu tahu, annahu mauqufun, bahawasanya pada satu hari kelak nanti akan adanya tempat kita akan diperhentikan oleh Allah dalam perjalanan kita menuju Allah. Yang mana ungkapan tadi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali pada Allah. Dah kita akan kembali pada Allah. Dalam perjalanan nak menuju kepada Allah tersebut, ada di sana di hadapan nanti ialah mauquf, tempat yang akan diperhentikan kita di padang mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima annahu mauqufin, maka barang siapa yang dia yakin akan adanya hari perhitungan, tempat yang di mana kita akan berada, di sanalah diperhentikan kita oleh Allah di padang mahsyar. Falya'lam, kamu kena tahu pula, annahu mas'ulun, di sana kita akan ditanya. Wa man 'alima annahu mas'ulun, manakala kita tahu yakin akan ada pertanyaan di sana, falyu'iddu lis-su'ali jawaban, hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab soalan pada ketika itu. Persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita untuk menjawab soalan tersebut. Esok nak periksa, lusa nak peperiksaan. Persiapkan jawapan untuk menjawab. Kalau tidak, tak boleh nak jawab. Jadi kita adanya padang mahsyar. Di sana kita akan berkumpul, tempat kita akan diperhentikan oleh Allah Ta'ala, akan ditanya, dah ditanya, mu hendaklah mempersiapkan jawapannya, kata Imam Fudail. Itulah makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali pada Allah. Dah kita yakin kita kembali pada Allah, dalam menuju kepada Allah ada hari mahsyar. Di sana akan disoal, maka persiapkan jawapan di atas soalan-soalan tersebut. Lalu pak cik tadi pun kata, "Hei Imam, wa ma hilatu?" Adakah yang mana dah ada soal nanti di akhirat? Di sana akan disoal. Ajarlah kepada pak cik yang mana jawapan hak mudah, supaya mudah pak cik nak jawab. Lalu tu katanya Imam Fudail, ada pak cik, mudah saja, yasirhu, mudah jawab. Nak jawab soalan tu mudah, katanya Imam Fudail. Apa itu mahya? Katanya lelaki pakcik tadi. Kata Imam Fudail, tuhsinu fima bakia, ukhizta bima mada wa ma bakia. Kata Imam Fudail, tuhsinu fima bakia, hendaklah kamu hiasi, perbaikan amal kamu pakcik pada saat-saat akhir ini, pada baki-baki umur ini, katanya Imam Fudail, supaya kita mudah jawab soalan di akhirat. Sekarang ini hak lagi akan datang, tahsinul amal, perbaiki amal kita, perelok amal kita. Yughfiru laka, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni bagi engkau manakala kamu beramal dengan amal yang elok, cukup rukun syarat, bertaubat kepada Allah di atas kesalahan-kesalahan lalu di hari-hari tua ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kamu. Ma madha, apa hak telah lalu, wa ma baqiya, dan yang akan datang Allah Ta'ala ampun habis. Dah manakala ampun, mudah adalah di akhirat. Dulu ada buat salah, sekarang diampun. Allah hapuskan dalam buku catatan amal kita. Tak ada, kosong. Dah kosong, mudah untuk kita menuju kepada syurga. Ini kita perbaiki amal kita. Tahsinul amal, percantik
bersihkan amal kita, bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan hak lepas-lepas Allah ampun di usia akhir sekali. Manakala kita meninggal dunia, Allah ampun segala-galanya. Fa innaka in asata fima baqiya. Kata Imam Fudail, sebaliknya pak cik, kalaulah pak cik di umur-umur tua ni, di sisa-sisa umur ini, maknanya pak cik melakukan amal yang tidak elok, tidak ingat kepada Allah, lupa kepada akhirat, ukhizta bima madha wa ma baqiya. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan ataupun mengambil salah dengan apa usia pakcik yang dulu-dulu di muda ada buat salah, dan sehinggalah pakcik meninggal dunia tadi maknanya mati dalam tidak bertaubat, maka ketika itu diambil salah akan diperberatkan kita, maknanya di padang mahsyar tadi. Mudah-mudahan kita semua tergolong di dalam golongan orang yang dipermudahkan oleh Allah di yaumil hisab. Mudah-mudahan, amin. Itu yang pertama, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu ke macam mana? Teruskan ya. Teruskan. Itu sejadah ni hampir-hampir ni. Bagus satu. Bagus satu ciri. Banyak lagi. Jadi yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua, orang yang memiliki hati yang sakit. Yang mana kita perlu cek pada diri kita, aku ni hati sakit ke tidak? Ataupun hati yang sihat. Maka ciri-ciri antara hati yang sakit, yang mana ta'rif hati sakit itu ialah mereka yang terdinding daripada ma'rifatullah, daripada mahabbatuhu, daripada mencintai Allah, kerinduan kepada Allah, dia terdinding hatinya. Maka ciri-ciri hati yang sakit yang kedua ialah seseorang sering ataupun dia mudah terhumban, tergelincir, terjatuh, terjerumus kepada perbuatan maksiat. Ini ciri yang kedua, orang memiliki hati yang sakit. Cek diri kita, hisap diri kita, renung diri kita, adakah aku tergolong dalam golongan yang kedua, iaitulah mudah terjatuh, terhumban dalam melakukan kemaksiatan, kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manakala seseorang itu terjerumus ke dalam maksiat, terkadangnya dia menyesal. Terkadangnya manakala maknanya terjerumus kita ke dalam maksiat, seseorang itu rasa sedap dengan maksiat yang dia buat. Rasa seronok, rasa tak ada rasa apa-apa, tak rasa bersalah dalam hati dia, selesa dengan maksiat tersebut. Maka manakala selesa dengan maksiat tersebut, menjadikan dia melakukan maksiat tadi menghending-hending di hadapan orang ramai. Maksiat yang dia buat tadi tu orang nampak maksiat yang dia buat, tidak sembunyi maksiat tersebut. Maka pada ketika itu terancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan. Tiap-tiap umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam peluang keampunan daripada Allah. Segala umat aku, ni kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun buat salah, tapi kita masih lagi ada peluang diampuni kesalahan dosa kita oleh Allah. Semua manusia begitu, kata Nabi. Umat aku begitu. Kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba dia. Illa mujahirin, melainkan mereka yang melakukan kemaksiatan kepada Allah secara terang-terangan. Dia menghendingkan, dia memaparkan maksiat yang dia buat oleh orang ramai. Hak ni jaga. Hak ni, kata Nabi, semua orang ada peluang dimaafkan. Tapi hak ni, kata Nabi, berat. Buat maksiat
secara terang-terangan. Orang tahu kita ahli maksiat. Ini siap, jangan kita tergolong daripada golongan ni. Menyatakan kemaksiatan kita. Hak ni Allah Ta'ala tak maaf. Tak maaf maksudnya, maknanya hisabnya berat di akhirat. Maksudnya tak dimaaf di sini dengan maknanya apa yang kita buat, orang lain pula tiru apa yang kita buat dalil dengan maksiat yang kita buat, tiru cara kita kemaksiatan kepada Allah, semuanya dosa kepada kita. Oh, berat di akhirat. Ini orang ni. Jangan kita tergolong daripada golongan orang yang tersebut. Di antara kata Nabi nak menceritakan kepada kita apa itu mujahirin, orang yang memaparkan maksiat dia. Orang yang buat maksiat secara terang-terangan. Orang tahu hak ni susah mendapat pengampunan Allah. Yang lain daripada tu, kata Nabi, kita berada di dalam pengampunan Allah, peluangnya. Kita berada di dalam peluang untuk Allah maaf dosa kita. Akan tetapi orang ni tidak. Siapa? Orang yang buat maksiat, dia paparkan maksiat dia. Maka di antara cara bentukan memaparkan maksiat kita, wa inna minal majanati an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan. Di antara cara bentukan, salah satu ciri orang yang melakukan maksiat secara terbuka, terang-terangan memaparkan maksiat dia yang tidak akan dapat pengampunan daripada Allah, ialah mereka yang mengamalkan satu dosa pada malam hari, kata Nabi. Bukan maksud malam, ikutlah petang ke. Di saat tu dia buat maksiat, dia buat satu amal maksiat, dia buat satu pekerjaan maksiat. Summa yusbiha, kemudian pada pagi harinya, lepas daripada dia buat maksiat, waqad satarahullah, Allah Ta'ala menutup aib dosa dia. Orang tak tahu dia buat maksiat, Allah tutup aib dia. Adapun buat maksiat, tak cakap pada orang, orang tak tahu, hak ni masuk dalam golongan Allah diberi peluang kepada kita untuk mengampun dosa dia. Tapi orang ni buat maksiat, lepas buat maksiat, Allah tutup maksiat dia, orang tak tahu lagi. Fayaqulu, tiba-tiba, ya fulan, dia bagi tahu kawan dia. Abu, ya fulan, fulan bin fulan, Muhammad bin sekian-sekian. Dia cerita kepada kawan dia, umiltul barihata kaza wa kaza. Oh, tadi aku buat benda-benda begini. Tadi aku pergi tengok konsert, tadi aku pergi tengok aurat orang dan sebagainya. Ikutlah, dia cerita. Sedangkan kesalahan tadi dia buat, orang tak tahu. Allah tutup aib dia, kesalahan dosa yang dilakukan. Tiba-tiba pergi cerita, pergi paparkan, pergi hebohkan dosa yang dia buat. Maka pada ketika itulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini susah mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni orang yang buat maksiat, sebelumnya dia sembunyi-sembunyi, orang tak tahu, Allah tutup. Kemudian dia pergi cerita. Apatah lagi nak kata kalaulah pada saat tu dia memang buat maksiat, terbuka, orang tahu belaka. Keluar daripada rumah tak pakai tudung contohnya, gi angkat baju di jemuran pakai lengan pendek kalau perempuan, tudung pakai tapi lengannya pendek. Pelik juga. Tidakkah sama-sama aurat tu? Tudung pada pihak kepalanya aurat, tangan kita, lengan kita pun aurat, tapi tak ada rasa aurat di tangan. Pakai tudung baik-baik, keluar pergi mana, pasar malam, pergi mana lagi, pergi shopping dan sebagainya, pakai tudung, tapi tangannya terdedah. Ini hati yang sakit. Apatah lagi hati yang sakit di dia ni pula masuk dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tak diampun dosa. Yakni berat di akhirat. Kerana apa? Dosa yang dia buat tadi secara terbuka. Inilah orang yang memiliki hati yang sakit. Mudah-mudahan kita tak tergolong daripada golongan yang tersebut. Yang ketiga, ciri-ciri hati orang yang sakit ialah melakukan maksiat setelahnya tak rasa menyesal, tak rasa bersalah. La tu'limuhu jarahatil qabaih. Tidak rasa pedih dengan luka tak kala dia buat maksiat. Ini ciri yang ketiga orang yang mempunyai hati yang sakit. Manakala kita ambil pisau, kita pun hiris, belah, toreh pada tangan kita, keluar luka. Sakit, pedih. Tapi orang ni buat maksiat, tak rasa pedih. Hak sepatut kena rasa pedih. Seumpama dengan kita ambil pisau, kita hiriskan ataupun kita torehkan di tangan kita, keluar darah, rasa pedih. Begitulah sepatutnya manakala kita melakukan maksiat kepada Allah. Buat perkara yang dibenci oleh Allah, yang janjiannya neraka Allah yang amat pedih. Tapi tiba-tiba bila buat maksiat kepada Allah, buat benda yang dibenci oleh Allah, kita tak rasa di hati kita pedih, tak rasa menyesal, tak rasa apa-apa, putus deria rasaan kita. Ini hati yang sakit. Hati yang sakit yang kedua tadi ciri-cirinya buat maksiat secara terang-terangan. Tu hati sakit. Hati sakit juga, tak ada kecintaan kepada Allah. Tapi buat maksiat menyesal kepada Allah, hati yang sihat. Yang ketiga ini buat maksiat tak rasa bersalah, tak rasa nak menyesal di atas perbuatan kita, tak rasa di dalam hati kita pedih buat maksiat tadi. Makan riba tak ada rasa apa, menipu orang tak ada rasa apa-apa di hati kita, mengata orang tak ada rasa apa-apa di hati kita, tak tutup aurat tak ada rasa apa-apa di hati kita. Ni orang yang hatinya sakit. Inilah golongan yang ketiga ataupun ciri-ciri yang ketiga, orang ini mempunyai hati yang sakit. Hati yang sakit, hati dengan makna yang kedua kita bicara pada pertemuan yang awal tadi, iaitulah hati dengan makna ruhaninya tu sakit. Hati rohani dia tu sakit. Buat maksiat tak rasa apa-apa di hatinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri orang hatinya sakit, iaitulah mewarisi sifat-sifat keiblisan di dalam diri dia. Ini ciri yang keempat. Mempunyai sifat iblis di hati dia. Memakai sifat iblis pada dirinya. Ini ialah ciri yang keempat. Apa tu sifat iblis? Di antaranya sombong, takabur, ujub, hasad. Ini sifat iblis. Sombong, takabur, ujub, ataupun hasad, dengki. Ini sifat iblis. Bahkan sombong, takabur, juga ujub, inilah dosa yang mula-mula dibuat oleh makhluk Allah. Sombong, mula-mula dosa, kesalahan yang dilakukan oleh ciptaan Allah, iaitulah sombong, takabur ataupun ujub. Sebagaimana kita tahu cerita, sebagaimana kita maklum ceritanya, kisah tentang iblis. Iblis ini merupakan satu ciptaan Allah. Satu ciptaan Allah daripada kalangan jin yang bernama Azazel. Disebut di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Namanya Azazel. Dia bukan daripada kalangan malaikat. Diciptakan daripada nur, cahaya, tidak. Dia daripada golongan jin, daripada api. Yang dicipta oleh Allah daripada api sebagaimana jin lah. Itu namanya Azazel. Yang mana dia tergolong daripada golongan jin. Bapa jin, bapa jin ialah Jan nama dia. Sebagaimana kita bapa manusia, Nabi Adam. Bapa bagi segala jin
Jan nama dia. Sebab tu orang tak letak nama Jin. Apa-apa Jin kat belakang, itu nama Jin. Bapak dia Jan. Kita bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Bapak segala jin namanya Jan. Jadi keturunan Jan, jin inilah ada dalam ramai-ramai tu, namanya Azazil. Sangat-sangat hebat ibadat dia. Kenal Allah Subhanahu wa taala pada ketika namanya Azazil. Makhluk Allah Ta'ala daripada golongan jin yang taat pada Allah, yang hebat amat ibadatnya, sehingga dinaikkan tarafnya, sehingga dinaikkan pangkat kedudukannya menjadi makhluk Allah yang hebat, sehingga ibadat dia pada ketika itu di bumi hebat sangat kerana dia ialah jin. Jin berada di bumi. Waktu tu manusia tak ada lagi, jin je ada di muka bumi ni. Itulah makhluk Allah Ta'ala yang pertama berada di bumi. Jadi Azazil ni ibadat dia banyak, zikir dia banyak. Tiap-tiap tempat ni semua dia telah sembahyang belaka dah. Dia buat ibadat belaka ni. Sini dia buat ibadat dah. Tepi ni tak perlu kita nak takabur dengan ibadat kita. Jin Azazil lebih hebat. Tiap-tiap tempat ni semua pernah diibadat olehnya. Tak tahu berapa ribu tahun ibadat dia kepada Allah. Hebat. Sehingga akan dinaikkan kedudukan oleh Allah Ta'ala. Naik langit yang pertama, buat ibadat di langit yang pertama. Naik langit yang kedua, hinggalah dinaikkan satu saf bersama dengan ketua-ketua malaikat, hingga menjadi pakar rujuk kepada malaikat, guru kepada malaikat, guru kepada Jibril, guru kepada malaikat-malaikat yang lain. Hebatnya yang bernama Azazil ini makhluk Allah daripada kalangan jin. Tiba-tiba dah dia ni pakar rujuk yang hebat, tiba-tiba ada satu malaikat terlihat di dinding Lauh Mahfuz. Terlihat ada makhluk yang akan derhaka pada Allah yang pertama kali. Takut malaikat hak lihat tadi. Dah takut, pergi cerita kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun, sudah dah lah, takut. Semuanya gembentar para malaikat. Siapakah makhluk ini yang tertulis di Lauh Mahfuz? Makhluk Allah yang pertama-tama sekali derhaka pada Allah. Semuanya pakat takut. Gila minta doa, syafaat, pertolongan kepada Azazil tadi kerana dia hebat. Tok guru pada ketika itu, ulama pada ketika itu, hebatnya dia. Gila malaikat-malaikat tadi minta doa, malaikat Azazil, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kami tak tergolong daripada golongan hak kami lihat di Lauh Mahfuz. Dia pun tolong berdoa. Sedangkan dia tak berdoa untuk diri dia. Pada semua malaikat-malaikat yang lain dia berdoa, diterima oleh Allah Ta'ala. Diri dia lupa nak berdoa. Tengok. Ini di antara pengajaran yang kita dapat ambil. Nak berdoa pada orang pun, doa juga diri kita. Ibda' binafsih. Mulakan diri kita juga. Jangan lupa pada diri kita juga. Berdoa kepada orang lain, kita tak berdoa pada diri kita. Tengok Azazil tadi. Kerana apa tu? Kerana kesombongan dia, ujub dia. Maknanya ujub dia, takaburnya dia, sifat hati tadi, yang mana dia anggap aku ni takkan aku hak tertulis di Lauh Mahfuz tu. Aku kan ibadat banyak, kedudukan aku tak guru daripada kalangan malaikat, takkan aku. Dia tak ingat, lupa pada diri dia. Sehinggalah Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, inni khaliqun basharan min tin. Allah Ta'ala cerita, aku akan menjadikan manusia daripada tanah. Apa hikmahnya? Inni ja'ilun fil ard. Hikmahnya untuk menjadikan kita semua manusia ini, maknanya khalifah di atas muka bumi ini. Lalu tu manakala Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam daripada tanah, kemudian malaikat Azazil ini pun pergi tengok, masuk dalam tubuh Nabi Adam. Dia masuk, dia tengok, ada gelonggur, ada ruang-ruang yang banyak kosong. Ini makhluk yang lemah
katanya Azazil. Ni sombong lagi. Takabur lagi dia. Tapi ketika ni tak diambil salah lagi. Dia tak bagi tahu lagi kepada Allah pada ketika ni. Lalu tu dia keluar. Dia keluar daripada tubuh Nabi Adam, jasad Nabi Adam. Allah Ta'ala pun maknanya letak nyawa kepada Nabi Adam, ruh kepada Nabi Adam. Terbukalah mata Nabi Adam, mula daripada mata kerana naik masuk daripada atas. Kita mati pun tercabut daripada atas, daripada bawah kepada atas. Masuk pun daripada atas. Lalu tu dah masuk, buka mata. Boleh dengar, boleh celak mata, boleh bernyawa, boleh menghidu, boleh bercakap, sehinggalah bergerak kepada bawah. Nabi Adam pun bangun. Bila Nabi Adam tu bangun, itulah ketika itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, kepada seluruh makhluknya pada ketika itu, termasuk jin dan juga malaikat, dengan katanya, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah Ta'ala perintahkan kepada semua sekali makhluk Allah pada ketika itu untuk bersujud hormat kepada Nabi Adam. Bukan sujud sembahyang. Kata ulama, sujud di sini sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam setelah mana Nabi Adam bangun. Ini nak menceritakan kemuliaan manusia. Semua makhluk hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Illa iblis, kecuali iaitulah iblis. Ada nama lain dah lah. Tadi Azazil namanya. Lepas daripada dia tu ingkar daripada sujud. Kerana apa dia ingkar daripada sujud ni? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana kesombongan, maka dia termasuk daripada golongan-golongan orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala tanya dia, kerana apa kamu tak sujud? Ma mana'aka an tasjuda iz amartuk. Kerana apa kamu tidak sujud sedangkan aku suruh, perintah kepada kamu hormat kepada Nabi Adam? Kata iblis dengan takaburnya, ujuknya, dengan sombongnya, dia kata, ana khairum minhu. Inilah ungkapan yang pertama, kesombongan yang pertama, takabur, ujuk, yang menjadi satu kesalahan yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lebih baik daripadanya, hei Allah. Aku pangkat aku setara mana? Aku guru kepada malaikat-malaikat yang lain. Aku dicipta daripada maknanya api. Wa khalaqtani minan nar. Aku dijadikan daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Nabi Adam ini dijadikan daripada tanah. Tanah tempat kita pijak. Tanah tempat kita pijak dengan kaki sewaktu kita berjalan. Dia daripada tu. Aku daripada api. Aku lebih hebat daripada dia. Ini ialah satu perasaan yang mana merupakan perasaan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah, kerana kemaksiatan tersebutlah yang beratus-ratus ribu tahun dia melakukan ibadat kepada Allah, lantaran satu sahaja kemaksiatan tersebut dia telah menjadi daripada golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hinggalah dia meminta kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Dia minta izin kepada Allah, jangan matikan dia sehingga akhir zaman, kerana aku nak hasut anak Adam. Ini kerana apa ni? Sifat yang kedua yang dilakukan oleh makhluk Allah dalam bentukan maksiat, iaitulah hasad, dengki. Ini syaitan, apa ni, iblis, dengki kepada Nabi Adam alaihissalam, berjanji kepada Allah nak sesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka kerana itulah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ibadatnya banyak, maka kita nak ambil pengajaran daripada sana. Walaupun ibadat kita ni, apa ni ibadat kita ni, cuba kita tilik banyak mana ibadat kita nak dibandingkan dengan Azazil tadi. Banyak mana? Hebat dia tu. Beribu-ribu tahun ibadat dia, sehingga akan diangkat oleh Allah menjadi guru kepada malaikat-malaikat yang lain. Kita, bagaimana kita nak sombong? Bagaimana kita nak memakai sifat-sifat tersebut? Tidakkah kita takut
dengan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa pun sudah sampai pukul 9. Jadi rasanya walaupun banyak lagi antara ciri-ciri yang kita nak sebut pada malam ini, daripada kerana masanya sudah pun menjangkaui hak yang lebih dah ni rasanya. Hak yang lebih dah ni di musim-musim sekarang ini, maka rasanya setakat itulah maknanya tazkirah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pengajaran, maknanya agar kita ini tidak tergolong daripada golongan mereka-mereka yang mempunyai hati yang sakit. Maka ubat dia, tak sempat saya nak terangkan pada malam ni, cuma boleh bagi tahu sebentar lalu sahaja. Ubatnya yang paling besar agar hati kita itu sihat, hati kita itu mencintai Allah, merindui Allah, kasih kepada Allah, iaitulah ubatnya ilmu. Itulah ubat paling besar sekali, ilmu. Nak buat satu-satu benda supaya kita tak lalai daripada akhirat dengan ilmu. Bagaimana kita nak ingat pada akhirat, nak ingat pada Allah, nak kasih pada Allah kalau ilmunya tidak ada? Bagaimana kita nak buat ibadat-ibadat untuk menghampirkan diri kepada Allah kalau kita tidak mempunyai ilmu? Bagaimana kita nak sembahyang kalau kita tidak ada ilmu? Macam mana kita nak berzikir kalau kita tidak ada ilmu? Bagaimana kita nak mentadabburkan Al-Quran kalau kita tidak ada ilmu? Maka kunci dia ialah ilmu. Maka daripada sanalah tercabang segala-gala ubat-ubat yang lain, daripada zikirnya, berselawatnya, banyakkan ibadatnya dan sebagainya. Kunci dia ialah ilmu. Itulah ubat ataupun penawar bagi hati yang sakit. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada golongan mereka-mereka yang mempunyai hati yang sihat. Amin. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak-banyak.